Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita masuk bab 3 iaitu kelestarian alam sekitar. Sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Norazila Khalid dari SMK Ulu Tiram kerana telah menyediakan slide PowerPoint untuk sains tingkatan 5 KSSM. Jadi untuk tajuk yang pertama dalam bab 3 ialah 3.1 iaitu kitaran hayat produk. Jejak karbon. Apa yang dimaksudkan jejak karbon? Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada sama ada aktiviti individu, peristiwa daripada organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Jadi dalam rajah 3.1 adalah merupakan rajah yang menunjukkan jejak karbon. Kajian jejak karbon bagi seseorang individu bermula dengan mencerakinkan produk yang digunakan dalam sehari. Okay, sebagai contoh, peti sejuk merupakan produk yang kita gunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang individu bermula dari waktu bangun pagi sehingga waktu tidur. Dengan kata lain, peti ais memang ataupun peti sejuk ni kita tak tutup pun. Setiap hari kita tak on, tak off. Kita on-kan je sepanjang hari. Okey, jadi untuk kita nak cerakinkan kita punya jejak karbon dalam sehari, kita boleh lihat aktiviti 3.1 di mana kita nak tengok berapakah jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh alat pencahayaan elektrik di rumah kita. Okey, tengok dalam aktiviti 3.1 tu, kamu pilih mana-mana alat pencahayaan elektrik, sama ada lampu berfilamen atau lampu jimat tenaga atau lampu LED. Kemudian kenal pasti kuasa alat pencahayaan elektrik tersebut dalam unit kilowatt. Biasa kalau yang baru dekat kotak tu dia ada tulis berapakah dia punya kuasa bagi lampu tersebut. Jadi carilah sama ada kamu nak cari kotak lama ke atau pergi ke kedai ke, kenal pasti kuasa terpulanglah. Kemudian yang kedua, kamu kena kenal pasti kekerapan penggunaannya dalam sehari, iaitu bermula dari waktu bangun pagi hingga waktu kita nak tidur balik. Berapa jam kita guna lampu tu dalam masa satu hari. Kemudian dah dapat kuasa dengan masa yang kita gunakan lampu tersebut ataupun alat pencahayaan tersebut. Kemudian kamu perlu hitung dan catat tenaga elektrik yang digunakan oleh alat pencahayaan tersebut. So, bagaimana kita nak hitung tenaga? Okey, hitung tenaga adalah dengan mendarabkan kuasa dengan masa yang kita gunakan dalam masa satu hari. Okey, kita dah dapat tenaga. Kemudian hitungkan dan catatkan jisim karbon dioksida yang dibebaskan oleh penggunaan alat pencahayaan elektrik dalam masa satu hari dengan menggunakan formula yang terdapat pada aktiviti 3.1, iaitu jumlah karbon dioksida yang dibebaskan iaitu dalam gram sama dengan tenaga elektrik yang kita gunakan bahagi dengan 50 kWh darab dengan 39. Okey, 50 kWh tu kita anggapkan bahawa penggunaan 50 kWh tenaga elektrik akan menghasilkan 39 gram karbon dioksida.
Nilai 39 dengan 50 kWh tu adalah nilai yang tetap lah. So sekarang ni kita nak tengok berapakah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan oleh penggunaan alat pencahayaan elektrik kita tu di rumah dalam masa 1 hari. So dah dapat 1 hari, kita boleh tengok berapa dalam masa sebulan pula gas karbon dioksida yang kita bebaskan akibat daripada penggunaan alat pencahayaan tersebut. Okey, ni kamu boleh cuba buat sendiri di rumah. Okey, seterusnya imbangan karbon ataupun offset. Apakah imbangan karbon ataupun offset? Imbangan karbon merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Apa dia gas rumah hijau? Okey, gas rumah hijau adalah merujuk kepada gas karbon dioksida. So, aktiviti yang dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida adalah penanaman tumbuhan hijau. Kenapa dengan penanaman tumbuhan hijau kita dapat kurangkan gas rumah hijau di atmosfera? Kenapa? Okey, penanaman tumbuhan hijau dapat mengurangkan gas karbon dioksida dalam atmosfera kerana tumbuhan hijau akan menjalankan proses fotosintesis di mana tumbuhan hijau akan menyerap gas karbon dioksida daripada atmosfera sekaligus dapat mengurangkan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Seterusnya adalah jejak karbon bagi sesuatu produk. Okey, jejak karbon bagi sesuatu produk adalah merujuk kepada impak negatif ataupun kesan negatif terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Maksudnya bila kita gunakan sesuatu produk, dia membebaskan gas karbon dioksida yang memberi impak negatif kepada alam sekitar sepanjang hayat produk tersebut. Itu kita panggil jejak karbon bagi sesuatu produk. Okey, yang kedua ialah tapak tangan karbon bagi sesuatu produk. Okey, tapak tangan karbon bagi sesuatu produk pula merujuk kepada impak positif atau kesan positif terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Maksudnya kita gunakan produk tersebut tetapi dia memberi kesan positif kepada alam sekitar sepanjang kitar hayat produk tersebut. Apakah langkah-langkah tapak tangan karbon? Yang pertama adalah penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Bahan binaan yang tidak boleh diperbaharui dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak, kita boleh gantikan dengan bahan binaan yang boleh diperbaharui dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Sebagai contoh, simen boleh digantikan dengan penggunaan kayu balak, di mana penggunaan kayu balak kurang membebaskan gas rumah hijau ataupun kurang menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Yang kedua adalah pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Di mana di sini kita boleh memilih produk yang mempunyai kitar hayat yang lebih panjang dan produk dia lebih cekap tenaga. Okey, itu adalah langkah-langkah kita boleh kurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera. Yang ketiga adalah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai
kecekapan tenaga yang tinggi. Sebagai contoh, penggunaan stesen janakuasa seperti stesen janakuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Berbanding dengan katakan kita guna stesen janakuasa yang menggunakan bahan api fosil sebagai sumber tenaga, pembakaran bahan api fosil akan meningkatkan gas karbon dioksida ke atmosfera ataupun gas rumah hijau lah. Gas rumah hijau ataupun gas karbon dioksida adalah benda yang sama. Okey, yang seterusnya adalah pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Pengurusan sisa yang berkonsep 5R iaitu refuse, reduce, recycle, reuse dan route dapat mengurangkan sisa dengan tidak menerima produk yang tidak diperlukan, mengurangkan kuantiti produk yang digunakan, kitar semula produk, guna semula produk dan memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. So, semua ini adalah dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera. Okey, satu lagi adalah penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apa yang dimaksudkan sinki karbon? Okey, sinki karbon adalah merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi untuk menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Di mana pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. Karbon dioksida yang terkumpul dalam biojisim juga dapat membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okey, ini adalah merupakan rajah 3.4 menunjukkan proses penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Kenapa kita perlu kurangkan karbon dioksida dalam atmosfera? Kenapa kita perlu singkirkan karbon dioksida dalam atmosfera? Karbon dioksida, jika karbon dioksida terlalu banyak dalam atmosfera, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Pemanasan global dalam istilah lain kita boleh sebut kata bumi itu demam. Bumi demam bermaksud kita punya bumi ni jadi panas disebabkan oleh apabila terlalu banyak gas karbon dioksida dalam atmosfera, dia akan menghasilkan satu lapisan gas karbon dioksida di mana haba daripada cahaya matahari tak boleh dipantulkan semula ke angkasa lepas, menyebabkan haba terperangkap di dalam atmosfera. Bila haba terperangkap dalam atmosfera, suhu bumi akan meningkat. Bila suhu bumi akan meningkat, dia akan menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada bumi kita. Okey, seterusnya adalah kitaran hayat sesuatu produk. Kitar hayat umum bagi sesuatu produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan. Okay, sama ada dikitar semula ataupun kita panggil dia cradle to cradle life cycles of a product, atau dibiarkan mereput iaitu cradle to grave life cycles of a product. So, ada dua kitar hayat bagi sesuatu produk. Cikgu ulang balik. Sama ada kita kitar semula produk tersebut
yang kita panggil cradle to cradle life cycle, ataupun kita biarkan dia mereput, iaitu cradle to grave life cycle. Okey, di sini dalam rajah 3.5 ada menunjukkan kitar hayat bagi sesuatu produk. Contoh dia adalah sini kayu. Kita ambil sumber kayu, kemudian kayu tersebut dijadikan sebagai kertas. Kemudian kertas tersebut dijadikan sebagai buku. Kemudian buku itu akan menjalani proses pelupusan dan dikitarkan semula. Yang itu adalah kitar hayat cradle to cradle life cycle. Kalau daripada pokok dijadikan kertas, kemudian dijadikan buku, kemudian buku tersebut kita biarkan dia mereput, okey, itu adalah kitar hayat untuk cradle to grave life cycle. So ada dua kitar hayat bagi sesuatu produk. Seterusnya adalah pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Pada era sebelum moden ini, masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Sebagai contoh, proses kitar semula, upcycle, merupakan suatu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik yang baharu. Mikroplastik dalam rantai makanan. Okey, apakah mikroplastik? Okey, mikroplastik ialah kepingan plastik yang saiznya kurang dari 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Okey, sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Okey, macam inilah mikroplastik ni, dia ialah merupakan plastik yang telah direputkan atau yang telah dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil. Kemudian bila dia dah dikecilkan ini, dia biasanya dia akan buang ke dalam, sisa ni dia akan buang ke dalam alam sekitar kita. Sebagai contoh, katakan dia buang ke dalam laut. Sebab dia tak buang botol tu dalam saiz yang besar. Botol tersebut dia akan pecahkan kepada plastik yang lebih kecil. Kemudian dia akan buang ke dalam sumber air. Contohnya buang dalam laut. Kemudian bila buang dalam laut, okey, contoh tengok kat sini dalam rajah 3/6. Okey, bila buang dalam laut, organisma akuatik dia akan makan plastik tersebut. Bila dimakan plastik, kesan mikroplastik terhadap sistem pencernaan organisma akuatik adalah dia akan membahayakan ataupun akan mengganggu sistem pencernaan bagi organisma akuatik. Okey, kemudian katakan kita pula manusia makan ikan yang makan plastik. Okey, bila kita makan ikan yang makan plastik, plastik tersebut yang ada pada ikan tersebut akan dipindahkan kepada kita manusia. Okey, bila plastik masuk dalam badan manusia, apa yang boleh berlaku? Okey, plastik bila masuk dalam badan kita, plastik adalah bahan yang tak akan mereput. Jadi bila plastik masuk dalam badan kita, dia akan mengganggu kita punya sistem dalam badan kita
dan boleh menyebabkan keracunan kepada badan kita. Okey, sebagai contoh, buah pinggang ataupun ginjal adalah merupakan penapis dalam badan kita. Setiap benda yang kita makan, setiap benda yang kita minum akan ditapis oleh buah pinggang kita. Jadi sebagai contoh, katakan kita makan plastik. Kemudian plastik itu dah meresap masuk ke dalam darah kita. Sebab dia dah mikro, saiz dia dah kecil. Mungkin dia boleh merentas kita punya sel darah. Dia masuk dalam darah kita. Kemudian buah pinggang kita akan menapis darah tersebut. Plastik tersebut akan tersekat dalam kita punya buah pinggang, dalam ginjal kita. Bila lama kelamaan, dia akan menyebabkan kerosakan kepada ginjal kita. Itu adalah contohlah bahaya mikroplastik kepada hidupan. Okey, jadi itu sahaja dalam bab tajuk 3.1, iaitu kitaran hayat suatu produk. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.